الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung surah At-Takwir ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal biharu sujjirat. Shadaqallahul azim. Apabila lautan telah dipanaskan dan mendidih menjadi api. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini ayat yang ke-6 daripada surah At-Takwir. Sebahagian lagi daripada suasana yang akan berlaku, yang akan dapat dilihat oleh mereka yang hidup di waktu kiamat berlaku, iaitulah persoalan lautan. Apabila air laut itu sujirat, meluap dengan kepanasan dan mendidih. Muslimin dan muslimat, kalaulah kita merujuk surah-surah yang lain, maka bertemulah kita dengan ayat semacam mafhum maknanya dengan ayat ke-6 surah At-Takwir ini. Di antaranya firman Allah pada ayat yang ke-6 juga daripada surah At-Tur, surah 52 pada juzuk yang ke-26. Ketika Allah bersumpah dengan beberapa perkara
Mula daripada ayat pertama daripada surah At-Tur, Allah sumpah sampai ayat nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Ayat nombor 6. Itu semua sumpahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke-6 daripada surah At-Tur, Allah bersumpah wal bahril masjur, demi laut yang panas dan mengandungi api. Allahu Akbar. Sama macam ayat 6 surah At-Takwir ini. Surah At-Tur pun ayat nombor 6. Apa hubungan dia? Wallahu a'lam. Kenapa ni nombor 6, hak tu pun nombor 6? Hanya Allah yang maha mengetahui. Tetapi mafhum bagi kedua-dua ayat adalah sama. Iaitulah bila berlaku kiamat, maka laut akan mendidih, meluap dan menjadi api, wal'iyadza billahi min zalik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, belum lagi berlaku kiamat, kita sudah boleh melihat perkara ini. Tuan-tuan muslimat, lihatlah dalam YouTube, boleh tengok. Type saja api dalam laut. Allahu Akbar. Takut kita tengok bagaimana divers, professional divers terjun ke dasar laut dan melihat bagaimana di celah-celah dasar laut adanya api. Ya Allah, ya Tuhan, tak terbakar, tak padam dia. Sedangkan logik akal, bila rumah terbakar, kita panggil apa? Fire brigade. Kita panggil bomba. Orang Kedah kata bomba. Saya orang Kuala Lumpur, bomba lah. Kita panggil bomba. Kita tak panggil benda lain, jabatan lain. Kenapa? Sebab nak padam api kena pakai air. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bersumpah wal bahril masjur wal biharu sujjirat. Dalam ayat ini Allah kata laut yang mengandungi api. Belum kiamat lagi. Kita tengok dalam YouTube rekahan seabed, rekahan lantai laut, dasar laut, yang kita boleh tengok bara-bara api. Ya Allah, ya Tuhan. Takut tuan-tuan kalau kita surfing website, kita tengok bab api, lingkaran api ini hampir seluruh lautan. Takut kita baca. Cuma Allah peliharalah buat masa ni. Dan nanti sampai masa dia meledak, maka dia akan menjadikan lautan itu lautan api. Itu yang gamaknya. Penyanyi-penyanyi ni dia
Dia kaji lama dah. Tu, dia punya cintoi tu. Dia kata lautan api pun akan ku seberangi. Lebih kurang begitulah. Lautan api pun akan ku selami. Hampir tengok kau tak mampu. Sembang cintoi punya pasal lautan api akan ku renangi. Pergilah. Oh, sembang hak tu lagu nak tunjuk cintoi dia tu. Kalau laut berapi pun abang akan terjun. Kena abuk rokok pun ham nangis. Kena api rokok pun ham ngelompat. Berlubang baju Melayu malam raya. Berlubang baju Melayu malam raya punya rembat rokok. Nak sembang lautan api. Tu lagu tuan-tuan. Hak lagi dahsyat, jangankan ke Kemboja, ke Ethiopia pun aku ikut kamu. Jangan kata Ethiopia, ke Kutub Utara, ada lagu dia tu. Ke Kutub Utara aku ikut kamu. Hang nak buat apa? Kutub Utara tu sejuk nak mampu. Tapi cintoi punya pasal, North Pole pun sanggup pergi. Kutub Utara pun sanggup. Astaghfirullah. Ini lagu. Jangan sembang lautan api lah. Tak usah sembang lah. Tu lagu aja. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tengok dalam YouTube seram kita. Tak padam pula dia, walhal laut atas dia. Subhanallah. Keluar asap lagi. Tengok dalam YouTube. Berasap dia. Saintis duk rakam bawa kamera. Dan ada kajian yang menunjukkan the depth, dia punya kedalaman daripada atas yang dia terbakar tu, kedalaman dia dalam bumi 65 kilometer. Ada kajian telah dibuat. Oi, takut tuan-tuan oi. Muslimin dan muslimat, itu pasti akan berlaku pada hari kiamat. Lautan menjadi api. Risau kita. Hampir seluruh dunia, kata pakar geografi. Saya tiap-tiap bulan berdakwah guna laut. Pilangkawi. Mau tak risau. Yalah, walaupun Kuala Perlis sejam setengah. Bawah laut tuan-tuan oi. Risau. Tambah geng isap rokok berapi pula lagi. Lagi kita naik risau. Sebulan sekali mesti redah laut. Sampai ke Pulau Langkawi. Allah, rasa gerun tu bukan tak rasa. Tawakal pada Allah. Dah kalau Allah nak buat boleh tak? Boleh aja. Takut. Sebab itulah baca doa Nabi Nuh alaihi salam. Doa naik kenderaan laut. Takut kita. Semuanya di bawah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Bila kata laut, Allah bersumpah ayat 6 At-Tur dan juga ayat ni, bila laut meluap-luap, mendidih, menjadi panas, dan sudah semestinya kajian yang kita boleh tengok di dalam YouTube bahawa ia sudah merekah dan mengeluarkan api, cuma dia tidak naik ke atas lagi. Dan sampai masa it will happen. Tak ada siapa yang boleh menahan, kerana ia adalah kehendak Allah, menandakan hancur musnahnya alam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat, saya nak tarik perbahasan daripada ayat 6 At-Takwir ini.
dengan mengambil sepotong ayat daripada surah Luqman berhubung dengan laut. Ada satu ayat kita nak kait dengan lautan. Surah nama Luqman. Ulama membahaskan seorang lelaki yang kulitnya hitam legam, hidungnya pesek, penyek, tak mancung, rambutnya kerinting, bibirnya tebal. Ulama berselisih pandangan. Satu kumpulan ulama menyebut dia berasal dari negara Sudan. Satu kumpulan ulama Habasyah, Ethiopia. Tak kisahlah, tapi tetap Afrika. Itulah Luqman. Allah muliakan dia sampai diangkat namanya menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran, surah Luqman. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebelum tengok ayat, ada satu ayat saya nak baca, nak kait dengan laut, kemudian nak kait dengan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya akan baca sepotong hadis Rasulullah. Baik, ini bahagian kedua. And then bahagian ketiga ada lagi satu ayat saya nak baca juga tentang lautan. Baik, sebelum tengok ayat tu dalam surah Luqman, mari kita ambil sikit satu pengajaran ringkas di dalam tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ada menulis bagaimana pada suatu hari Luqman telah diperintahkan oleh majikan dia untuk menyembelih seekor kambing. Dia tu kerja dia, gembala kambing. Itulah dia. Hitam, tapi dia punya darjat, subhanallah. Kata-kata dia penuh hikmah, tindakan dia penuh hikmah. Sebab itu digelar Luqmanul Hakim, Luqman yang bijak, yang penuh hikmah. Tuan dia perintahkan dia sembelih kambing. Lalu tuan dia pesan dekat dia, bila kamu dah sembelih kambing, lapah kambing tu dan bawalah pada aku dua organ dia yang paling baik. Dua organ dia yang kamu rasa paling baiklah daripada kambing tu. Luqman kata okey. Selesai sembelih lapah, maka Luqman mengambil dua organ yang tuan dia kata paling baik. Lalu dia bawa di hadapan tuan dia, iaitulah lidah kambing itu dan hati kambing itu. Dia bawa lidah, dia bawa hati. Selang beberapa waktu, ini dalam tafsir Ibnu Jarir, selang beberapa waktu, tuan dia suruh sembelih lagi kambing. Dan tuan dia pesan, bawakan padaku
dua organ dia yang tak elok. Hak hari tu bawa dah yang baik, lidah dan hati. Yang ni kau bawa pula dua organ dia yang tak baik. Lalu Luqman melaksanakan perintah dan membawa dua organ yang tuan dia kata tak baik. Lalu Luqman pun bawa juga lidah dan hati. Tengok dia ajar kita. Tu kata hebat Luqman. Dan taulah tuan dia. Ini adalah tazkirah daripada Luqman. Bahawa dua benda ni lah, lidah dan hati. Sama ada kita jadi baik atau kita jadi jahat, inilah dia dua lidah, dua organ. Dengan lidah yang baik, mengeluarkan ucapan yang baik, manusia boleh masuk di dalam rahmat Allah. Manusia boleh ke syurga Allah. Dengan hati yang baik, aman damai kehidupan manusia. Tetapi dengan lidah yang jahat, hancur masyarakat. Fitnah, pendustaan, pembohongan, penipuan, macam-macam. Hati yang jahat pula, mazmumah, dendam, hasad, dengki, macam-macam yang menyebabkan rosaknya manusia. So tuan-tuan muslimat, jaga dua organ. Luqman pesan secara tarbiyah dia, jaga lidah kita, falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi pesan, sama ada kamu bercakap benda baik atau kamu diam, tu lagi bagus. Lidah. Imam Asy-Syafi'i pesan, sebelum kamu berkata-kata, berfikirlah dahulu. Pesan Imam Syafi'i. Sebelum kita lontarkan ucapan, tolong fikir sekejap nak cakap apa. Tambah kalau hubungan suami isteri kan, jaga, takut terlepas kalam-kalam at-talaq, perceraian, yang walaupun dilafazkan secara bergurau, secara tak ada niat, seperti lafaz yang soreh, yang tu tak payah niat, tak fikir, gurau. Seperti contoh dia berkata, aku ceraikan engkau, tak ada niat, jatuh tolak. Jangan cari pasal. Lidah mau jaga elok-elok. Hubungan kita sesama masyarakat, kalau tak betul, tegur. Jangan fitnah, jangan reka cipta benda tak betul. Nanti kita bankrupt, muflis di bumi mahsyar. Itu yang Nabi sebut, golongan yang muflis, yang bawa amal soleh, yang bawa pahala punya banyak, sampai akhirat mamat tu dakwa, ya Allah, dia ni dulu fitnah aku nak bayar pahala. Mati kita tuan-tuan. Menuntut orang atas kejahatan lidah kita, atas fitnah pembohongan kita. Bayar, habis pahala. Orang menuntut banyak, maka dosa orang menuntut dipikul oleh orang itu. Akhirnya dia dihumban ke neraka. Tak nak jadi muflis tuan-tuan. Jaga lidah dan jaga hati. Jangan dengki ke orang, rezeki orang. Allah dah tentu dah. Innallaha qasama bainahum. Allah Ta'ala telah membahagikan sesama kamu rezeki kamu. Tak sama rezeki kita. Ada orang kerja kerajaan, PTD lah, macam-macam. Ada orang pekebun. Ini rezeki yang Allah telah tentukan.
Kita terima seadanya. Jangan jealous, jangan cemburu, sebab Allah telah menentukan sejak azali lagi yang ditulis oleh malaikat yang menjaga rahim ibu kita ketika kita mahu dijadikan Allah. So jaga tuan-tuan lidah dan hati kita. Ini pesan Luqman. Baik. Allah berfirman. Sekejap lagi saya sebut. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ayat 27. Ayat 27 surah Luqman. Tengok cerita laut. Allah buat tamsil dengan laut. Dan kita kena faham ni. Sekejap lagi saya baca satu hadis. Astaghfirullah, hebatnya Allah. Allah kata, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, kalaulah di bumi itu, walau makna kalau, Melayu pun kata kalaulah di bumi itu min syajaratin aqlam. Syajarah pohon, pokok. Aqlam jamak daripada kolam. Kolam, qaf, bukan kolam, bukan kaf. Kolam ni Melayu. Kolam, pen. Jamak dia aqlam, pena. Kalaulah Allah Ta'ala sebut, kalaulah syajaratin fil ard, satu bumi, syajarah, pohon-pohon, dahan-dahan, satu bumi no, fil ard, bukan satu Penang. Satu bumi, pohon, kayu, dahan dijadikan pena. Wal bahru, dan lautan disebut dengan jamak. Lautan jadi dakwat. Okey, dahan-dahan jadi pen untuk tulis apa? Kejap lagi tengok. Dakwat dia apa? Dakwat dia wal bahru. Kita katalah 7 lautan. 7 lautan jadi dakwat. Lepas tu yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurin. Habis lautan yang 7 tu kering. Tulis apa? Tulis keagungan Allah, tulis asma, tulis kemuliaan Allah, tulis ilmu Allah, tulis maha agung, maha besar, maha gagah Allah, tulis nikmat Allah, tulis rahmat Allah. Pen satu dunia punya batang pokok. Dakwat 7 lautan. Allah kata kering, lautan kering. Lepas tu Allah kata yamudduhu, aku tambah lagi, mim ba'dihi, selepas tu bila lautan tu dah kering, aku tambah lagi
sab'atu abhurin, tambah lagi 7 laut lagi. Tulis lagi keagungan Allah, kebesaran Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah kata, ma nafidat kalimatullah, tidak akan kering kalimat Allah, tidak akan habis keagungan Allah, tidak akan habis sifat-sifat mulia Allah. La ilaha illallah. Nak tunjuk hebatnya Allah, agungnya Allah, dahsyatnya Allah. 7 lautan, tuan-tuan bayang, South China Sea, Laut Hindi, Laut Arab, Laut Parsi, Laut Cina, apa nama ni, Arctic, Antarctic, Pacific. Kering sikit punya laut ke tuan-tuan oi. Kering. Allah kata aku tambah lagi 7 abhurin, laut. Tambah lagi 7. Hampa ambil lagi tulis pen dia pokok kayu satu dunia, satu bumi. Dakwat kering dah. Aku tambah lagi 7 lautan. Ma nafidat kalimatullah. Tak mampu nak tulis rahmat Allah, tak mampu nak tulis kasih sayang Allah, tak mampu nak tulis keagungan kemurkaan Allah, tak mampu. Astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya aku ini Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, ayat 27 surah Luqman, Allah nak ajar, itulah aku zat yang maha zat, tak tertulis oleh kamu manusia keagungan dan kehebatan aku. Sampai Rasulullah bersabda, la uhsi. Nabi kata, la uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Nabi apa? La uhsi asna'an alaika kama asnaita ala nafsik. Yang kita doa dalam tahlil. Nabi kata, ya Allah, la uhsi asna'an alaik. Nabi nak kata apa? Ya Allah, bila aku puji engkau, bila kita puji Allah, subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, apa sajalah lafaz kita memuji Allah. Nabi kata, ya Allah, la uhsi, aku tak tahu ya Allah, aku tak tahu nak cakap ya Allah, dan aku yakin pujian aku ni ya Allah, kalau bahasa kita apa, tak sampai standard tu, tak sampai. Begitu, bagi faham senang. Tak sampai standard zat Allah. Nabi apa tu? La usi asna'an alaika. Bila aku puji engkau ya Allah, aku tahu
takkan sampai darjat yang sebenar pujian aku kepadamu, kama asnaita ala nafsik. Kerana kata Nabi, yang tahu pujian itu, darjat pujian itu, level pujian itu hanyalah dirimu, wahai Allah. Nabi nak kata apa? Tak sampai darjat dia. Walaupun kita dituntut nak sebut agung Allah, begitu. Nak sebut dahsyatnya Allah, walau berjuta kali pun kita sebut Alhamdulillah, 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 kita sebut berjuta kali. Nabi kata la uhsi, tak sampai maqam. Sebab kama asnaita ala nafsik, kerana yang tahu darjatnya hanya engkau ya Allah. Tu dia tuan-tuan. Ibnu Katsir ambil hadis tu dalam tafsirnya. Ibnu Katsir ketika dia membahaskan ayat 27 surah Luqman itu, Ibnu Katsir ambil hadis tu yang saya baca, iaitulah setinggi mana pujian kita pada Allah, tak sampai level darjat keagungan Allah. Allahu Akbar. Tu yang Ibnu Katsir kaitkan dengan ayat 27 tu. Ma nafidat kalimatullah, takkan kering kalimat-kalimat Allah. Walaupun 7 lautan kering, tambah lagi 7 lautan, tetap takkan habis keagungan dia, kebesaran dia, rahmat dia, kasih sayang dia, rahim dia, muka dia, azab dia. Allah, Allah. Tu dia level kita. Tu Nabi tu. Itu Nabi sebut. Yang punya kuat manusia paling hampir dengan Allah ialah Rasulullah. Tinggal tahajud, bini kena marah, Hafsah kena marah, sebab bagi Nabi lemek tilam sampai tebai sangat. Bila tidur rumah Hafsah, giliran Hafsah, sehingga satu hari tu Nabi terlepas tahajud, bangkit kena marah Hafsah. Kita gelak tak tahajud, janji pergi subuh sudah. Rasulullah marah Hafsah, lain kali jangan duk lemek-lemek tebai lagu ni. Terlepas aku munajat dengan Allah, kata Nabi. Tu Nabi. Ada makan, makan. Tak ada, puasa. Tu Nabi. 27 kali Nabi menyertai peperangan sepanjang hidup. 27 kali perang besar, perang kecil, seorang ya mati tangan Nabi. Seorang ya. Ubay bin Khalaf dalam peperangan Uhud, seorang ya. Yang dia bunuh seorang ya. Yang lain sahabat. Tu Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, aku pun tak sampai darjat. La uhsi. Aku puji Allah, mengadu dekat Allah, ya Allah, tak sampai darjat aku pujimu. Hanya engkau yang tahu ya Allah. Darjat itu hanya engkau yang tahu. Nak sebut apa tuan-tuan? Itulah keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak pernah berhenti memuji Allah atas segala nikmat, kita puji Allah. Dan itulah sifat kita sebagai hamba. Dan Rasulullah kata, aku pun tak sampai darjat itu. Yang tahu hanya Allah. Bagaimana darjat pujian itu? Hanyalah Allah
yang maha mengetahui. Jangan tinggalkan memuji Allah, bertasbih, tetapi Nabi nak ajar begitulah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu kita. Samalah bila kita tafsir Al-Quran. Bila kita menafsirkan Al-Quran, tuan-tuan tengok apa ulama-ulama mufassirin tulis. Hamka ke, Ibnu Jarir ke, At-Tabari ke, Ibnu Kathir, tulis semua benda sama. Apa dia? Hak kita tafsir ni masih belum sampai makna sebenar di sudut mukjizat Al-Quran. Bayang, nak kata hebatnya kalam Allah. So ulama tafsir takat mana ilmu yang ada, tapi sampai dak darjat tu sebenar-benar belum. Kerana ketinggian Al-Quran. Yang tu dia. Walaupun kita baca malam ni kan, contoh bihar, tahu dah laut. Wa idzal biharu sujirat, tahu dah laut meluap. Sujirat makna menggelegak, meluap. Tapi tetap takkan sampai kepada makna, kepada mukjizat Al-Quran yang sebenar-benarnya. Ini ulama mengambil jalan merendah diri di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, kerana Allah zat yang maha zat, yang tak mampu untuk kita sampai kepada level yang begitu haibat. Itulah yang Nabi sebut dalam bab memuji Allah, la uhsi asna'an alaika, aku takkan sampai, kata Nabi, aku pun tak berapa nak sampai, tak tahu level mana pujian itu untuk Allah, kerana yang tahu hanyalah Engkau ya Allah. Tu dia adab. Astaghfirullah. Tak ada apa kita tuan-tuan, melainkan rahmat dan kasih sayang Allah jua. Terus memuji Allah, terus membesarkan Allah, takbir, tasbih, tahmid, jangan tinggal di dalam hidup kita. Walaupun takkan sampai darjat yang sebenar kepada memuji Allah seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
haula wala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian tingginya tak tergambar zat yang maha zat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengaku bahawa pujian yang dia berikan kepada Allah hanya Allah yang maha mengetahui darjat pujian itu, dan Nabi menyebut masih tak berapa sampai darjatnya walaupun Rasulullah sendiri. Itu nak sebut agung dan maha haibatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, terus kita memuji Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, kerana Allah pencipta kita yang tidak pernah putus-putus mengurniakan rahmat, nikmat, kasih sayangnya kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila kita menyebut tentang lautan, tentulah banyak faktor-faktor yang boleh kita bahas berhubung dengan lautan itu sendiri. Di antaranya bagaimana lautan yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita mengajar kita bahawa lautan pernah membunuh keangkuhan manusia yang digelar Firaun. Allah, jahat dia, dilunakkan Allah, kerah dia, dimatikan Allah dengan lautan yang tidak bergigi. Simbolik. Firaun kan jahat. Firaun tak ada mercy, tak ada kasih sayang. Firaun don't bloody care, dia tak peduli. Asalkan cita-cita dia tercapai. Orang dapat hidayah pun dia bunuh. Itulah ahli-ahli sihir dia. Mendapat hidayah petunjuk. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Tersungkur ahli sihir dia melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular, mukjizat yang besar. Akhirnya ahli sihir menerima Islam, dia bunuh. Allah sebut wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun itu menyesatkan kaumnya, wa ma hada, dan dia tak pernah bagi petunjuk pada kaum dia. Sombong, angkuh, rasa diri dia haibat. Lautan tak ada gigi ya tuan-tuan.
selembut air laut, membenam keangkuhan Fir'aun, lambang keangkuhan manusia sombong. Tugu monumen mereka ialah Fir'aun. Lambang orang kaya bakhil, Qarun. Lambang penasihat 20%, Haman. Semua dalam Quran. Tuan-tuan muslimat, Allah ketika cerita laut yang lembut membenam Fir'aun, kita pertama-tama bila baca ayat tu, terus kita letak dalam minda kita, inilah mukjizat. Pegang yang tu dulu. Dari kalimah ajuz, ain jim waw zai, ajuz makna lemah. Ucapan Sarah, isteri Nabi Ibrahim, dalam surah Az-Zariyat boleh memberi faham makna mukjizat, iaitu ketika Sarah berkata kepada 3 malaikat yang datang bertandang ke rumah Nabi Ibrahim, lalu beritahu Nabi Ibrahim, beritahu Sarah dia dapat anak. Sarah kan lama tak dapat anak, kahwin punya lama. Lalu bila Nabi Ibrahim panggil Sarah, beritahu Sarah yang dapat anak nanti. Sarah duk pandang tok laki dia, Nabi Ibrahim. Dalam hati dia kata, biar betul. Tongkat Ali 6 lori lah. Contohlah. Contoh. Kopi segala jenis telan. Tapi dia kata apa? Allah cerita dalam Az-Zariyat ayat 20 lebih, 20 lebih, 30 lebih. Sebelum dia cakap, dia respon pada malaikat yang jadi lelaki yang datang rumah dia, kata kamu nak dapat baby. Pertama apa dia buat? Fasakkat wajahaha. Dia tampar wajah dia. Dia pukul muka dia, tanda kehairanan. Wa qalat, kemudian dia berkata, ajuzun aqim. Tu dia ajuz, mukjizat. Lepas dia tampar muka dia, dia pun kata, ajuzun, aku ni lemah, tua dah, lemah. Ajuz, mukjizat. Dan aku ni aqim. Aqim makna mandul. Mandul. Tuan-tuan, di Sungai Petani ada restoran biryani, restoran Aqim. Tuan jangan tak pi pula. Pi lagi mandul pula. Tak, nama aja. Sedap nasi biryani dia. Di Taman Peruda, Sungai Petani, dekat IKM. Saya kalau kawan-kawan datang daripada Perak ke KL ke, saya bawa makan situ. Biryani kambing, biryani ayam, 20%. Tak ada apa, kawan belakang anak murid semua nak sebutnya Aqim, makna mandul. Restoran tu jangan tuan makan rasa mandul pula tak lagi. Tak, nama saja. Saya 10 kali dah makan, 3 anak, 12 cucu. Tak ada mandul pun elok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak bagi faham tu dalam surah Az-Zariyat, ucapan Sarah 30 lebih kalau tak silap, 20 lebih, 30 lebih, begitulah. Dalam Az-Zariyat dia kata, saya ni ajuz, saya ni lemah dah, tua dah, dan saya ni aqim, mandul. How come I will get a baby? Kurang begitulah. Dia heranlah.
Qala kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kan malaikat jawab balik, macam itulah Tuhan, dia nak buat, dia buatlah. Dia gagah, dia perkasa, maka dapatlah Nabi Ishaq. Nak bagi faham, ajuz. Ahli sihir tengok mukjizat, lemah, tak boleh fikir lah. Sebab tali mereka lempar, nang botinang, koi boti koi. Mereka lempak tali, jadi ular. Mereka tahu itu jampi, siap mari punya. Tapi bila tengok tongkat Nabi Musa jadi ular, hoi, hak ni bukan nang botinang. Hak ni mukjizat. Tu yang mereka tersungkur. Fir'aun tak boleh. Dia tak boleh tengok orang ikut Islam. Dia tak boleh tengok orang faham Islam. Dia tak boleh tengok orang ikut orang baik, ulama, orang agama. Oi, dia tak boleh gatai pungkok Fir'aun. Tak boleh. Dia mesti ambil tindakan. Tak boleh. Maka dia bunuh ahli sihir. Tuan-tuan, dia ingat dia hebat. Allah bagi dia laut tak ada gigi ya. Ayat 63 Asy-Syu'ara, juzuk 19, surah 26, ayat 63. Fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, belahlah laut itu, pukullah tongkatmu ke laut. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Tongkat tu pukul ke laut. Musa menghentak tongkatnya ke laut, maka famfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim, maka terbelahlah lautan. Siapa kata bohong, kafir dia malam. Ayat Quran 63 Asy-Syu'ara. Alah, ini semua sembang kari punya. Mana ada kita duk pi laut mandi Port Dickson elok, laut tak terbelah. Kafir malam ni juga, jangan duk sembang kari. Ada benda boleh sembang kari, ada benda kena terima walaupun mata tak nampak. Quran tak boleh tolak. Kita pi mandi laut, ingat. Pi bawa anak-anak berjalan, ingat. Bila tengok laut Tanjung Dawai ke Port Dickson ke Morit ke mana ke, ingat laut pernah terbelah, iaitulah Laut Merah. Sifat laut sama aja air dia, hak tu ialah tempat aja berbeza. Maka laut membelah, memamah Fir'aun dan bala tentera dia. Allahu Akbar. Ini cerita laut. Ayat 6 pada malam ini, kesimpulan pertama, bila Allah sebut wa idzal biharu sujjirat, apabila laut meluap-luap, maka saya kait tadi dengan ayat 6 surah At-Tur. Allah bersumpah wal bahril masjur, dan demi laut yang meluap-luap, yang membakar. Dan kita dah sebut tadi, boleh surfing, tengok dalam YouTube bagaimana di dasar laut ada api. Ya Allah, takut tengok. Tak hangus pula tu, tak padam pula api tu. Wahai laut dalam laut. Allah Allah. Dan kajian menunjukkan ia berada di dasar bumi, daripada pangkal dia, daripada surface dia sampai ke bawah 65 km. Sungai Petani Pialok Start. Jauh nak mampus tuan oi. Itu ikut highway lah. Ikut jalan lama aku tak tahu. 65, 66, 67 tu ikut Sungai Petani Utara, keluar Waluk Start Utara. 60 lebih. Oh, jauh tu. Allahu Akbar. Yang kedua, saya kaitkan tadi ayat 27 surah Luqman. Bagaimana agungnya Allah
bagaimana haibatnya Allah, takkan habis kalimatnya, takkan habis keagungannya. Walaupun 7 lautan menjadi kering, dijadikan tinta, walaupun seluruh pokok kayu-kayan fil ardi menjadi aqlam, menjadi pen untuk menulis keagungan Allah, ditambah lagi yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, tambah lagi 7 lautan, ma nafidat kalimatullah, takkan kering keagungan Allah. Allah. Dan saya bawa tadi hadis Nabi, la uhsi asna'an alaika kama asnaita ala nafsik. Nabi mengaku, aku pujimu ya Allah, takkan sampai kepada darjat yang engkau maha mengetahui darjat itu. Tu dia. Walaupun begitu, jangan berhenti memuji Allah. Tu Nabi nak sebut darjat zat yang maha zat, tak tergambar keagungan Allah. Dan yang terakhir, laut juga menjadi saksi, memamah, membenam keangkuhan manusia. Fir'aun laknatullahi alaih yang mati di Laut Merah. Dan laut juga telah mencetuskan hidayah petunjuk kepada Dr. Maurice Bucaille. Tambah satu lagi, Dr. Maurice Bucaille, bukunya yang paling popular, Al-Quran, Bible and Science. Nipih warna hitam, saya ada buku tu dalam bahasa Inggeris, menceritakan tentang sains Al-Quran dan Bible. Bagaimana Dr. Maurice akhirnya, orang Perancis ini akhirnya menerima Islam, kerana dialah manusia yang telah diberi penghormatan oleh kerajaan Perancis untuk melakukan pembedahan, kaji selidik terhadap jasad Fir'aun. Tahun 1800 lebih diterbangkan jasad Fir'aun daripada Qahirah, dibentang permaidani merah di airport di Paris, sambut Fir'aun. Permaidani merah main-main, mampu dah orang tua tu. Lalu Dr. Maurice lah yang masuk dalam lab dan kaji Fir'aun. Akhirnya Dr. Maurice menerima Islam setelah dia mendapati di jasad Fir'aun ada garam. Lalu dia kaji sebuah surah, nama dia Yunus. Cerita apa? Cerita Fir'aun tenggelam. Maka dia kata, benarlah Al-Quran ayat 90-91 surah Yunus. Baca sendiri. Benarnya Al-Quran, kata dia, sebab dia jumpa garam di badan Fir'aun yang menandakan dia pernah tenggelam dalam laut. Allah sebut dalam surah Yunus, Dr. Maurice memeluk Islam. Allahu Akbar. Hebat. Ini Quran. Maka lautan menjadi saksi atas keangkuhan Fir'aun, dan menjadi saksi juga atas kelembutan hidayah petunjuk yang diperolehi oleh seorang doktor daripada Perancis, Dr. Maurice Bucaille, yang banyak menulis tentang ilmiah, sains Al-Quran dan sebagainya. Semoga ada manfaat apa yang kita bahaskan pada malam ini. Kita sambung ayat yang ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. InsyaAllah 7, dan kalau ada masa 8, InsyaAllah pada bulan dan tahun depan. Tahun depan lah. Bulan dan tahun depan. Dengan duk buat-buat heran pula. Ni dah hujung tahun dah. Nak tambah dah umur. Berhenti dah rokok belum? Tambah umur setahun lagi. Allah, cepat sungguh masa berlalu. InsyaAllah jumpa tahun depan, bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.